konsep. Mari kita tengok soalan untuk topik 7 ni. Soalan di mana? Di dalam kerja. Kita tengok soalan dia. Okey, soalan pertama dia kata two object with mass M1, M2 respectively are distance r apart. The magnitude of gravitational force between them is F. The mass are changed to 2m1 and 2m2 and the distance is changed to 4r. Find the magnitude of the new gravitational force in terms of F. So dia nak in terms sahajalah, maksudnya tak ada nombor. Okey, mari kita tengok jalan kerja beliau begitu. Okey. So berdasarkan soalan tadi, awak rujuk awak punya buku lah So jalan kerja dia adalah beginilah situasi pertama dia bagi. Kita ada mass 1 dan mass 2. Ni cikgu dah lukis siap lah. So kita ada mass 1 dan mass 2. Dan di antara mass tu ada force lah di antara mereka kan, menarik antara satu sama lain. Kan, macam Newton's gravitation cakap awal-awal tadi lah. Okey, kemudian R di antara mereka adalah R lah. Okey, dia dipisahkan oleh R. Okey, so R tu daripada mana ke mana? R tu mestilah daripada center ke center tau. Saya ulang sekali lagi, daripada center ke center R tu. Okey, jadinya kita punya F ni adalah G M1 M2 bahagi R square lah kan. Okey, kemudian situasi kedua dia bagi kita M tu dah tukar menjadi 2M, 2M1, 2M2. R pun dah tukar jadi 4R. Jauh sikit lah. Kemudian dia suruh kita cari F prime, F baru ni. Kan? F baru ni in terms of F. Okey, so sama juga. Kita buatlah F prime ni adalah G darablah dengan mass tersebut 2M1, 2M2. Bahagilah dengan 4R kuasa 2. Kemudian kita rearrange lah. So kita dapat 4/16. Ni 4/16. GM1M2 over R square. Kemudian kita kecilkanlah 4 bagi 16. Kita akan dapat 1/4 kan. 4 bagi 4. 16 bagi 4 dapat 1/4. So akhirnya dia akan tinggal 1/4 GM1M2 over R square. Ingat lagi kat atas ni GM1M2 over R square ni adalah F. Okay. So GM1M2 ni adalah F. Jadinya gantilah dia dengan F. So jadilah last kali dia F/4 lah. Okay. So yang ni lah jawapan dia. In terms of F, dia adalah F/4. Okay. Kita tengok jalan kerja dia lah. Okay, macam tu. Boleh In terms of. Okay, so lukis situasi 1, situasi 2. Selesaikan. Boleh. Okay, kemudian kita tengok soalan kedua. Okay, dia kata a body is released close to the surface of a planet. A body is released, dilepaskan. So ni mungkin kita boleh bayangkan parachute lah kot. Kita boleh bayangkan parachute. Macam kita main parachute kan, kita dilepaskan daripada flight kan. Mula kita naik aeroplane, lepas tu kita turun daripada aeroplane tu lah kan. Kemudian kita jatuh ke bawah lah. It falls freely under gravitation acceleration of the planet. Kita bayangkan parachute lah jatuh kan. What is its acceleration due to gravity in terms juga. So ni pun in terms. So dia tak ada nombor lah. Okay, in terms juga. So mari kita tengok jalan kerja. Okay, untuk situasi dia cikgu lukis. Okay, so ada test mass lah. Kita lah tu test mass tu. Test mass tu dilepaskan kan. Dia release. Kemudian dia jatuh. Tengok nak pandang cikgu jatuh ke bawah. Cikgu membayangkan planet tu adalah bumi lah. Earth. Ini cikgu bayang sendirilah. Okay. Planet tu adalah bumi. So bumi tu kan dia ada gravitational force kan. Gravitational field kan. Jadinya dia jatuh ke bawah lah. Test mass tu kita parachute lah contohnya. Jatuh ke bawah. So jatuh ke bawah tu adalah apa? Weight lah. Kan, force dia adalah weight lah bila ke bawah. Dan weight tu sebenarnya sama juga dengan Fg ataupun gravitational force. Sebab Fg pun tertarik ke arah bumi juga kan. That's why saya samakan lah dia. So konsepnya kat sini weight tu equals to Fg. Sama juga dengan Fg. So beginilah dia punya konsep yang kita cuba faham lah.
So weight tu sama dengan FG. So weight sendiri adalah mg formula dia, dan FG tu adalah G M over R square. Okay, M tu, M besar ni adalah M untuk Earth kan, M untuk Earth. M kecil ni sebab dia antara kita dengan Earth tu dia kan. So kita pun jadi point juga lah kat sini. So yang ni adalah kita lah. Okay, yang ni adalah kita lah sebab antara kita dengan Earth tu dalam situasi kita ni lah. Okay, so boleh potong lah, M kecil sama M kecil boleh potong. So akan tinggal yang ni je lah, gravitational acceleration adalah equals to G besar darab M besar bahagi dengan R square. Okay, so macam tu soalan nombor 2. Okay, mari kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia banyak soalan space lah. Okay, gravitation ni, topik 7 ni adalah topik berkenaan space. Okay, kemudian nombor 3 dia kata during a solar eclipse, the moon, earth, sun lie on the same line with the moon between earth and sun. Okay, yang mana bulan tu berada di antara bumi dan matahari. Saya nak highlight. Okay, bulan tu berada di antara bumi dengan matahari. Maknanya macam ni lah. Maknanya kata kita lukis macam ni. Ni bulan, ni matahari, ni bumi contohnya lah. Macam tu kedudukan dia. So bulan ni berada di antara bumi dan matahari. Okay, soalan pertama dia kata force exerted by the sun on the moon. So dia dah bagi kat sini jarak daripada center ke center antara sun dengan earth, dan jarak daripada center ke center antara earth dengan moon. Jadinya dia suruh kita kira force. Sebenarnya adalah force. Cikgu hanya akan tunjuk A sahaja. Kemudian kamu kira sendirilah B dengan C tu. Okay, mari kita tengok jalan kerja untuk A. Mula cikgu lukis dia punya situasi. Dia tak lukis untuk kita. Kita kena lukis sendiri. Okay, kalau perasan semua daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3 semua cikgu lukis situasi. So memang kena lukis sebabnya kita nak dapat gambaran tu. Jadi moon lah, moon berada di antara earth dengan sun. Begitu kata soalan dia. Dan dia kata di antara earth dengan sun dia punya jarak adalah 3.84, dan di antara earth dengan sun. Di antara earth dengan moon 3.84 10/8, di antara earth dengan sun adalah 1.496 10/11. Kemudian antara moon dengan sun kau kena kira sendirilah. Okey, tolak je lah kan. So soalan pertama dia adalah apakah force exerted by sun on moon? Jadinya formula kita adalah mesti G darab dengan mass sun darab dengan mass moon bahagi dengan R between sun dengan moon lah. Okay, bukannya sun dengan earth, sun dengan moon lah sebab dia nak antara sun dengan moon. Jadi G ni adalah constant. So nilai dia 6.67 10/11. Okay, mass of sun dia bagi ke dalam soalan tadi? Perasan? Oh, kalau tengok kat sini, mass of sun dengan mass of moon dia tak bagi. Sepatutnya dia bagi yang ni. Kat mana kamu boleh dapatkan mass of sun dengan mass of moon dengan mass of earth? Kamu Google lah Google je lah cari. Sepatutnya soalan kena bagilah. Okay, so yang ni Google. So dapatkan mass of sun dengan mass of moon. Dalam exam memang dia bagi sepatutnya. Kemudian bahagilah dia punya distance antara sun dengan moon. So cikgu tolak lah antara ni tadi kan. Sebab kita nak dapatkan radius antara sun dengan moon. So tolak lah 1.496. Tolak dengan 3.84 tu. Okay. So nanti kita akan dapat force in between them adalah 4.04 10/20 Newton. Okay, jadi begitu. Okay. So cikgu nak 3B dengan 3C kamu kira sendiri konsep dia sama je lah. Okay. Kemudiannya homework kamu adalah saya nak tengok. So kamu kena buat sendiri B dengan C ni. Kemudian nombor 4 tu kita tak belajar lagi. Nombor 4 tak payah lagi lah, tak belajar lagi. Nombor 5 tu acceleration kan. Jadi dah belajar acceleration.
Jadinya homework kamu adalah nombor 5. Yang mana kita belajar lagi tadi? Feel strength kan? Kita dah belajar kan? So nombor 6. Mana lagi? Nombor 7 tak belajar lagi. Nombor 8 tak lagi. Okey, 5 dengan 6 je. BC, 3 BC, 5 dengan 6. Okey? Alright.